Jadi Kish, hujung minggu lepas kita menyaksikan masih lagi daripada bumi Sepanyol pengakhiran kepada satu era yang gemilang. Okay. Jadi macam ni, bola sepak berevolusi daripada satu masa ke semasa. Itu kita semua tahu dan aku rasa sohib-sohib bola itu live pun semua faham dengan situasi tersebut. Ada perubahan daripada segi taktik, ada perubahan daripada segi gaya menyokong daripada penyokong, ada perubahan daripada segi business plan owner-owner. Disebabkan bola sepak ni adalah satu ekosistem yang sangat luas, jadi evolusi dia kerap terjadi sama ada kita perasan ataupun tak di pelbagai segi, dan tidak terkecuali evolusi itu juga terjadi di peringkat pemain, gaya permainan, kelajuan permainan, pemahaman tentang posisi dan lain-lain. Salah satu pemain yang aku anggap dalam 10 ke 15 tahun lepas ini sudah pun memberikan satu definisi baru terhadap sebuah posisi adalah pemain yang meninggalkan klubnya selepas berapa belas tahun lah, 15 tahun. Yeah. Tak termasuk ketika beliau berada di akademi klub tersebut lah. Itu satu jangka masa yang lama, hampir 2 dekad berada di satu tempat yang sama. Tetapi masih lagi boleh bukan saja mengubah gaya permainan di posisi tersebut, mengubah terus posisi tersebut. Sebelum ini kita rasa defensive midfield ni hanyalah tempat untuk seorang hard man, hard worker, orang yang tak kenal erti penat lelah untuk melindungi pasukan. Sehingga adanya pemain ini, Kish, posisi itu orang dah capitalize untuk benda lain lah. Posisi itulah, di situlah kita mula dengar peranan-peranan seperti deep lying playmaker, peranan-peranan seperti defensive midfielder sebagai orang yang memulakan serangan, dan defensive midfielder jugalah sebagai auxiliary centre back, macam-macam. Dan pemain yang aku maksudkan yang sudah pun berevolusi dengan satu posisi dalam padang bola sepak ini adalah Sergio Busquets. Pemain yang aku anggap legenda individu, secara individu aku anggap dia legenda kerana daripada pecahan 4 pemain La Masia yang paling decorated dalam sejarah Barcelona tu, 5 lah, Piqué, Messi, Iniesta, Xavi dengan Busquets. Sergio Busquets ni lah yang aku rasa tidak banyak didendangkan oleh orang-orang ramai. The Octopus of Badia. Itu adalah gelaran yang diberikan kepada dia. The Octopus, kerana dia memang macam octopus. Dia menjalar, dia bukan bergerak tapi dia menjalar daripada satu tempat ke satu tempat di atas padang ketika bermain. Nickname yang diberikan tu, Octopus of Badia, kepada dia. Kita kena faham apa rasional di sebalik nickname tu. Kerana yang memberikan nickname tu, kalau tak silap aku, Pep Guardiola kan. Dan Pep pernah berkata bahawa the reason dia bagi influence itu adalah seolah-olah Sergio Busquets memiliki lebih daripada sepasang kaki dan sepasang tangan. Dia memiliki banyak tangan, banyak kaki, kerana dia mampu influence sebuah perlawanan di zon-zon yang berbeza pada waktu yang sama. Dengan kebijaksanaan bola sepak yang ada pada dia, cara dia membaca gerak-geri rakan sepasukan, seolah-olah dia adalah master dan rakan sepasukannya semua adalah puppet yang mengikut tempo yang dia set. And that's why the nickname yang diberi. And benda tu adalah sesuatu yang sentiasa akan blow my mind every time aku cuba fahamkan Sergio Busquets ni pemain seperti apa. Aku sifatkan Sergio Busquets ni sebagai pengalaman menonton Sergio Busquets ni adalah ibarat pengalaman hang menonton filem-filem slow burner. Hang perasan tak yang Sergio Busquets ni, Vicente Del Bosque pernah cakap yang if you watch Sergio Busquets, then you watch the whole game. Right? If you don't watch Sergio Busquets, then you don't see him. Itu adalah pengalaman aku, experience yang sama hang menonton filem-filem slow burner. Aku bagi hang 2 contoh. Hang tahu ada satu filem lakonan Daniel Day-Lewis yang dikenali sebagai There Will Be Blood. Dia macam mid-western punya slow burner zaman dulu. Kalau hang tengok cerita tu, pace cerita tu dia slow je. Dia slow. Dia akan ada moments of stunning impact,
tapi dia slow. All the way to the end dia slow, and right at the conclusion baru dia boom, dia meletup. Right? Kalau contoh yang tempatan, aku akan pilih Prebet Sapu. Kalau hang tengok cerita Prebet Sapu tu dari awal sampai hujung tu dia slow. Very slow, black and white, dia slow. Tempo dia tak adalah naik turun slow. Penceritaan je, very slow. But at the end of it, tiba-tiba hang akan jam. Sebab hang dapat make sense of it. Tapi kedua-dua filem ni, Faiz, kalau contohnya hang pasang kat TV, tapi sambil hang pasang kat TV tu hang buat kerja. Tak pun sambil hang pasang kat TV tu hang lipat kain. Right? Hang takkan dapat hang takkan dapat full impact of those movies. Hang takkan dapat. Sebab hang tak pay full attention. Right? Hang sekadar letak benda tu kat background and hang buat tugas lain. Prebet Sapu pun benda sama. And pengalaman tengok Sergio Busquets pun sama, Faiz. Kalau hang tak fokus kat dia, hang takkan dapat the full Sergio Busquets experience. Hang fokus kat benda lain, hang akan rasa macam Sergio Busquets ni, dia normal je kot. Dia macam okey je lah. Tak adalah benda yang blow your mind. Tapi kalau hang fokus betul-betul kat dia, all of a sudden, hang rasa this is an Oscar-worthy movie. Itu adalah Sergio Busquets, Faiz. Jadi bila kita tunggu momen macam ni untuk bagi tribute dekat Sergio Busquets yang sudah pun memainkan perlawanan terakhir dia di Nou Camp minggu lepas, aku emotional sikit tengok perlawanan tu sebab yalah bila dia mula bermain di first team Barcelona tu kita masih di bangku sekolah, Kish. Sekarang ni dia sudah pun meninggalkan Barcelona, the end of an era, pemain terakhir. Sekarang ni mungkin ada seorang lagi lah daripada the great team of Pep Guardiola dulu, iaitu Sergio Roberto. Yang lain memang dah tak ada semua dah kan. Jadi ada seorang lagi saja pewaris. Jadi bila datang ke sini, kita nak unpack tentang Sergio Busquets ni, aku macam terlalu banyak benda. So aku cuba nak cari macam mana cara untuk menstruktur, cara nak organize aku punya pemikiran tentang Sergio Busquets ni. Aku rasa yang paling best, paling efficient sekali kalau kita unpack dia daripada segi chronological. Okay. Dia datang daripada Barcelona B yang mencapai kejayaan yang luar biasa tahun 2007-2008, di mana ketua jurulatih Barcelona B pada masa itu adalah Pep Guardiola, kan? Tapi ketua jurulatih di senior team adalah Frank Rijkaard. Jadi tempat dia sudah pun diisi, Kish. Tempat dia dah ada Yaya Toure. Bukan pemain calang-calang pemain. Tempat dia dah ada Yaya Toure. Dan ketika mula musim pertama Pep di sebagai ketua jurulatih pasukan Barcelona, ketua jurulatih pasukan senior Barcelona, semua beranggapan yang ini adalah tempat yang Pep tak payah nak kacau dah. Sebab dia dah ada Yaya Toure, young, energetic, very reliable. Walaupun dia tak tunjuk lagi attacking prowess dia yang dia tunjuk di Manchester City pada masa tu. Tapi disebabkan ini adalah Pep Guardiola yang sudah pun satu musim sebelum dia mendapatkan musim yang gemilang dengan Barcelona B, dia ada method tertentu dia. Salah satu method tertentu dia adalah untuk promote dua pemain yang bersama-sama dengan dia yang paling cemerlang, anak jati Barcelona. Anak jati ni sensitif sikit. Anak jati Barcelona yang tahu in and out tentang klub Barcelona, yang akan in the long run memudahkan kerja dia di Barcelona. Dua nama ni adalah Sergio Busquets dan juga Pedro. Yang seterusnya kita sendiri tahulah rekod mereka macam mana memenangi semua kejuaraan yang boleh dimenangi oleh seorang pemain bola sepak. Dah rasa semua. Kecuali Europa League baru ni. Europa League dia tak menang lah baru ni. Menang, yes. Jangan sampai aku tanya hang anthem Europa League ni. Tak ada. Saja. Jadi dia dah menang semua. Daripada waktu ketika Yaya Toure tu di-convert main centre back semata-mata untuk accommodate dia, aku rasa backlash daripada peminat Barcelona sangat besar. Besar Faiz. Sangat besar. Kenapa Pep ni gila ke apa? Dia ni dah lah tak pernah coach di peringkat tertinggi. Lepas tu buat pula keputusan yang gila macam ni. Hantar salah satu sebab kenapa backlash tu besar. Even sebelum tengok aksi dia secara konsisten, diorang tengok cara dia berdiri dengan struktur badan dia pun diorang dah rasa macam ini betul Mamat ni tak nampak pun macam pemain bola. Sebab dia nampak awkward. Cara dia lari nampak awkward, cara dia berdiri nampak awkward. Dia kan kurus, tinggi kan.
Lanky. So dari perspektif penyokong Barcelona yang sebelum itu telah pun disajikan dengan pemain-pemain tengah seperti Deco yang low center of gravity, badan ada lenggokan yang cantik, Ronaldinho ada sebelum itu, Xavi dan Iniesta Michael Laudrup ada di situ, even Yaya Toure ada a certain elegance about cara dia beraksi bola sepak kan. Tiba-tiba datanglah seorang manusia yang badan dia awkward, cara larian dia pelik, and Pep nak letak dia dalam posisi yang paling penting dalam pasukan, holding midfield. Tapi sebelum hang sambung Faiz, aku rasa kalau penyokong-penyokong Barcelona, kalau kita pergi borak dengan diorang sekarang, majoriti akan merasakan bahawa kenapalah kita pergi doubt Pep Guardiola. Kalau Pep Guardiola ni ada satu position yang hang tak payah doubt pun. Itu adalah number 6. Pemain nombor 6, midfielders. Pep lah manusia yang Pep mungkin tak dapat memahami position centre back dengan terlalu bagus. Pep mungkin in terms of striker tak boleh nak identify the best form of striker. Bukan aku cakap kalau hampa nak berpendapat seperti itu, mungkin aku tak salahkan. Tapi pemain tengah janganlah question Pep. Jangan question Pep. Pep anak buah Johan Cruyff. Jangan question him. He knows what it takes to be that midfielder, Faiz. Seterusnya dia menjadi jantung kepada salah satu pasukan yang kita anggap pasukan terbaik dalam sejarah bola sepak dunia. Kalau dah kata pasukan terbaik dalam sejarah bola sepak dunia ni, kita nak kena cakap macam-macam lah. Kita nak kena cakap the Dutch trio daripada Milan. Kita juga boleh cakap the 99 team di Manchester. Atau mungkin juga kalau in the next 2 weeks City menang kedua-dua cup final ni, kita boleh cakap pasukan City 2022-2023 juga. Tetapi untuk berdekad lama dia, Barcelona dan Spanyol tak perlu risau lagi pasal satu posisi. Sampailah ke minggu lepas, di mana dia melepaskan sudah posisi tersebut, barulah sekarang ni for the first time dalam 15 tahun Barcelona kena risau pasal posisi number 6. Itu adalah impact yang diberikan kepada daripada Sergio Busquets kepada Barcelona. Dan dia juga ada trio dia sendiri lah. Dia, Xavi dan Iniesta, pure midfielders. Sekarang ni kan kita ada banyak jenis midfielders yang macam Kevin De Bruyne yang bila standard dia dah terlalu tinggi, dia orang memandang dia daripada segi stats dia. Kita juga pernah ada Mesut Ozil yang king of assist. Dia tak banyak contribution lain di midfield tersebut, tapi bila sampai waktu dia akan ada kan. Ada juga macam Bruno Fernandes yang average double digits dalam goal and assist saban musim, bermusim-musim lama dia. Tapi in terms of pure midfielders yang midfielders only, yang melakukan segala tugas asas sebagai seorang pemain tengah tu dengan sempurna adalah 3 pemain ini. Iniesta, Xavi dengan Busquets. Dan yang terakhir mengucapkan selamat tinggal kepada Barcelona adalah Sergio Busquets. Aku rasa sedih ya Kish, melihat kepada development berita ni. Sebab rasa macam kita tak bersedia nak kehilangan Sergio Busquets. Han tahu kenapa kesedihan tu lagi besar, Faiz? Kesedihan tu lagi besar sebab kita tak tahu berapa lama kita kena tunggu sebelum kita akan dapat jelmaan baru Sergio Busquets di atas padang. And the reason aku say that is untuk Han dapatkan Sergio Busquets yang kita semua berjaya tonton dan saksikan sepanjang 15 tahun lepas ni, hang kena ada kombinasi 2 benda yang penting. Satu, hang kena memastikan pemain itu ada kebolehan tersebut, ada talent, ada kebijaksanaan, kesemua karakteristik yang ada pada Sergio Busquets. Hang kena pastikan sebuah jelmaan baru ni ada semua perkara tersebut. Tetapi itu saja tidak mencukupi, itu saja tidak memadai. Kerana perkara kedua yang jauh lagi penting pada pendapat aku, selain talent yang ada pada Sergio Busquets, adalah hang kena pastikan bahawa this player with this talent end up di pangkuan jurulatih yang tepat. Jurulatih yang mampu mengenal pasti kekuatan dia dan kelemahan dia. Bagi aku, the best coaches in world football adalah jurulatih-jurulatih yang boleh amplify kekuatan pemain dia dan boleh tutup dan mask kelemahan-kelemahan pemain dia. Dan Sergio Busquets, aku berani cakap Faiz, kalau dia contohnya ada di
contohnya dia berhijrah dari Barcelona lebih awal dan pergi ke Liga Perdana Inggeris ke, he would have never become the player he was. Never become the player he was. Sebab orang tengok posture dia, orang tengok limitation yang ada pada setengah benda yang dia buat, orang akan immediately merasakan bahawa you're not good enough. Tetapi disebabkan dia ada di pangkuan Pep Guardiola, dia berjaya beraksi untuk Spanyol ketika Vicente Del Bosque yang ada dan cukup menyukai dia dan memahami gerak-geri dia sebagai seorang pemain, dan juga dia sempat beraksi di bawah Luis Enrique. He played under the coaches yang boleh tengok kekuatan yang ada pada dia. And segalanya bermula daripada Pep. Kalau Pep tak bawa dia masuk dari B team ke A team, and bear in mind Pep seorang je yang defend dia pada ketika itu. Orang ramai including within Barcelona, ramai yang tak yakin dengan kebolehan Sergio Busquets. And that's the sad part. Sebab mungkin minggu depan akan ada seorang pemain macam tu. Tapi belum tentu kalau dia akan dapat the right coach to bring him into the first team and mold him untuk menjadi the next Sergio Busquets. Aku rasa ini juga menunjukkan betapa pentingnya orang yang faham tentang kekuatan diri sendiri dan juga limitation diri sendiri. Dia tahu dia bukan the fastest, dia tahu dia bukan the strongest, tapi somehow bila dia main di posisi nombor 6 tersebut, tak ada siapa boleh lepas dia. Dia sentiasa 2 ataupun 3 langkah lebih cepat daripada orang lain. Macam ni Kish, dalam high performance sports, sukan di peringkat tertinggi sekarang ni, kita tengok banyak benda yang agak artificial. Kita tengok kalau atlet tersebut ada PR yang bagus, atlet tersebut ada bentuk badan yang bagus ataupun apa, kita akan celebrate ada mereka. Certain expectations. Ada certain expectation. Tetapi tak dengan Sergio Busquets. Apa yang dia, aku rasa apa yang dia care, what did he care about along the way, hanyalah performance dia sahaja. Dia bukan dia, aku tak pernah tengok dia ada create kontroversi atas apa sekalipun lah. Sekarang ni banyak atlet yang suka menyuarakan perkara-perkara yang kadang-kadang perlu dan kadang-kadang tak perlu kan. Tapi Sergio Busquets steered away from this thing. Bagi aku suka pemain-pemain yang macam ni. Dia menunjukkan tahap professionalism yang sangat tinggi, dan hanya fokus dengan apa yang berada di depan dia, iaitu tugas dia sebagai seorang defensive midfielder di Barcelona dan juga di Spanyol. And that's why dia diberi nickname the quiet conductor. Sebab dia ibarat seorang manusia yang 6 daripada 7 hari seminggu tu hang takkan nampak dia. Dia akan hilang. Ibarat he goes missing completely. Tiba-tiba on tapi match, 90 minit tu, tiba-tiba on match day dia ada 90 minit dia main, dia control, dia set the tempo, dia dictate everything, wins the game, and then goes missing again. Refreshing lah orang macam ni. The quiet conductor. And penghormatan yang terbesar aku rasa boleh diberikan kepada dia adalah apabila seorang jurulatih seperti Vicente Del Bosque mengatakan bahawa if I could come back into football as a player and play the game again, I would want to come back as Sergio Busquets. Wow. Bila Vicente Del Bosque mengatakan bahawa mimpi dia adalah untuk bermain as Sergio Busquets di atas padang, bagi aku itu adalah penghormatan terbesar yang boleh diberikan kepada dia. And lagi satu kesedihan yang ada kepada tamatnya perjalanan Sergio Busquets adalah ini juga bermakna tamatnya era Barcelona yang betul-betul dominan, yang meletupkan minda kita, yang aku takkan lupakan sampai bila-bila. Bagi aku the best single football team I've ever watched was that Barcelona team di bawah Pep Guardiola. Kita tak tahu pun bola sepak boleh main macam boleh ni. Main betul. Macam ni rupanya boleh main. Tapi quiet juga Kish. Aku nak bawa satu cerita lah sebelum kita tutup. Cerita daripada Rio Ferdinand. Ketika Manchester United menentang Barcelona di final Champions League 2011, iaitu lebih kurang 12 tahun yang lalu. Jadi di tengah padang, masa tu kan Barcelona dominate Manchester United, dan Manchester United hanya mengejar bayang-bayang sendiri saja. Kedua-dua perlawanan menentang Barcelona itu adalah dua-dua perlawanan yang membuatkan Sir Alex sendiri reconsider adakah
Sudah tiba Sudah masa terus, untuk adakah, saya meninggalkan sukan ini. adakah ini sukan yang saya kenali? Kan? Di atas padang tu dia kata pada dekat Rio Ferdinand. In the heat of the moment dia kata adalah satu moment mungkin Rio Ferdinand tengah argue dengan ref ataupun apalah. Dia kata kat Rio Ferdinand, shut up. Manchester United daripada dulu sampai sekarang long ball. Dia kata kat Rio Ferdinand. Bayangkan Rio Ferdinand dia boleh kata macam tu. Itu yang mengejutkan Rio Ferdinand juga. Yeah. Tak Rio Ferdinand clueless. No reply. Benda tu betul ya, Pak? Yeah. Dia boleh kata, no, shut up you, Manchester United, long ball, dia kata. Bagi aku itu adalah moment yang symbolize Sergio Busquets, seorang fighter di atas padang, tetapi tak nampak macam seorang fighter, Kish. Kadang-kadang nampak lah. Kadang-kadang nampak. Especially bila dia jatuh terguling, dia buka mata nampak sikit kat ref tu, Thiago Motta kena red card tu. Kadang-kadang nampak, Faiz. Kadang-kadang nampak. Itu dia bagi Mourinho a taste of A his taste own of his own medicine. medicine. What a player lah. Sergio Busquets. Terima kasih kerana Sergio Busquets kerana sudah menemani hari-hari bola sepak kami sebenarnya 15-16 tahun lepas, dan kami harap anda berbahagia. Dan pastikan kisah-kisah Sergio Busquets ni anda bawa bersama anda sepanjang tahun-tahun dan dekad-dekad yang akan datang, kerana kita tak pasti guys. Tak pasti akan ada lagi when next kita akan dapat tengok jelmaan baru Sergio Busquets.